Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Macam Ustaz doakan semoga semua ada pada malam ni insya-Allah dalam keadaan sihat sentiasa insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita mula pada malam ni, seperti biasa Ustaz akan ingatkan kembali setiap minggu supaya tuan-tuan, puan-puan yang ada pada malam ni untuk sentiasa kan audio. Jadi boleh tengok dekat skrin tu, pastikan audio tu sentiasa di-mute. Supaya apa tujuan dia? Supaya seminar kita pada malam ni dapat berlangsung dengan baik insya-Allah. Tak nak ada suara-suara yang mengganggu yang akan sebabkan kualitas seminar kita. Jadi Ustaz mohon hadir pada malam ni untuk sentiasa mutekan audio. Dan juga yang kedua untuk buka visual ya, supaya apa? Supaya interaksi komunikasi di antara pengisi dan peserta tu orang kata lebih bersemangat lah. Bila ada soal jawab, bila pengisi tu nampak wajah ya nur di dalam wajah-wajah peserta yang ada pada malam ni. Jadi dua tu Ustaz mohon untuk sentiasa mutekan audio dan buka video insya-Allah. Sebelum tu Ustaz nak tanya, suara Ustaz jelas ke tak? Jelas, Ustaz. Jelas. Perlahan Ustaz. Ustaz rasa kalau yang perlahan Perlahan. sebabkan volume masing-masing. Sebab majoriti orang kata jelas. Mungkin masalah line orang tu ataupun volume laptop dia sendiri yang kurang. Jadi mungkin boleh cek baliklah sama line ataupun volume. Sebab Ustaz perhatikan kat sini semua kata jelas. Okey. Tapi kejap macam perlahan, kejap macam kuat suara Ustaz. Kena kuatkan volume sendiri, betul? Dah kuat dah Ustaz. Dah kuat dah Ustaz. Dah kuat Tapi dah, Ustaz dah kuat dah. Ustaz punya suara kejap kuat, kejap perlahan macam tu. Ya ke? Sebab Ustaz dah kuatkan dah volume Ustaz dan Ustaz pun dah pakai wifi. So memang insya-Allah lah okey dah kot. Jelas, alhamdulillah. Boleh Ustaz, boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita teruskan. Dengar clear Ustaz. InsyaAllah bagi memberkati lagi seminar kita pada malam ni, marilah sama-sama kita membuka yang terlebih dahulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pertama sekali Ustaz ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada tuan-tuan, puan-puan, ya hadirin sekalian yang sudi kosongkan masa pada malam ni untuk sama-sama kita meneruskan seminar kita ya pada siri yang kelima yang bertajuk dialog bersama dengan Al-Quran. Betul ya? Ustaz tengok sekejap tajuk dia insya-Allah. Dialog bersama pencinta Al-Quran. Jadi insya-Allah pada malam ni kita berada di dalam siri yang kelima seminar
Rakyat Malaysia menghafaz Al-Quran yang bertajuk Dialog Bersama Pencinta Al-Quran. Jadi sedar tak sedar kita dah pun berlalu sebelum ni 4 siri dan pada malam ni kita teruskan lagi dengan siri yang kelima. Jadi Ustaz alu-alukan lagi kehadiran puan yang mungkin ada lagi masa sempat untuk hadirin yang ada pada malam ni share link Zoom kita pada malam ni. Ya, boleh saja untuk di-sharekan. Semoga dapat kita berkongsi manfaat kebaikan bersama. Dan Ustaz tak lupakan juga dialu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Saleh selaku pengisi tetap ataupun pengisi setia kita di dalam seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran. Jadi insyaAllah tanpa Ustaz membuang masa, Ustaz harap semua sudah bersedia, dah siapkan nota di hadapan untuk catat ataupun catat apa yang patut dicatat, dan mungkin juga poin-poin yang dicatat tu boleh dikongsikan sama ada di dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram supaya orang-orang lain pun boleh nampaklah ya poin yang kita tulis insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, Ustaz menjemput Al-Fadhil Ustaz Saleh untuk teruskan lagi seminar kita pada malam ni. Tafadhal, masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ustaz jelas Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Ashraf Murtada selaku pengurusi majlis kita pada malam ini. Tidak dilupakan kepada puan-puan, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dan juga adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, pertemuan yang kelima kita pada malam ni. Sekejap je rasa kan. Dan 5 kali kita bertemu dalam kita bincangkan berkaitan tentang bimbingan formula dalam menghafaz Al-Quran. Pertama sekalinya sebelum saya meneruskan agenda pada malam ni, saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan, puan-puan atas komitmen yang diberikan dan juga kelapangan masa yang tuan-tuan sediakan untuk pertemuan kita pada hari Rabu. Alhamdulillah 9 suku sehinggalah lebih kurang 10.30 kita akan bersama pada malam ini. Dan malam ini merupakan siri yang kelima, siri yang terakhir tuan-tuan dalam kita membincangkan buku hingga Al-Quran terpahat di hati. Jadi tuan-tuan yang belum dapatkan buku ni boleh berhubung dengan Ustaz Ashraf untuk mendapatkan buku ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, konsep program kita pada malam ni berbeza berbanding 4 siri yang sebelum pada hari ini, yang mana saya yang berkongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan dan berkongsi tentang panduan untuk menghafal Al-Quran. Jadi daripada 4 siri, daripada banyak sangat tuan-tuan, daripada siri yang pertama kita berkenalan tentang hafazan Al-Quran, menarik minat kita, motivasi untuk kita sama-sama menghafaz Al-Quran. Masuk fasa siri yang kedua, kita bincangkan tentang formula asas bagi kita menghafaz Al-Quran. Apakah formula asas yang perlu ada dalam diri kita?
Dan siri yang ketiga kita bincangkan tentang formula pemantapan. Bagaimana untuk memantapkan hafazan Al-Quran. Dan itu antara siri yang sangat-sangat penting dalam kita menghafaz Al-Quran. Dan pertemuan kita yang keempat, minggu lalu, kita bincang tentang penyakit lupa Al-Quran. Dan kita kongsikan dengan tuan-tuan perempuan berkaitan zikir-zikir, doa-doa dan juga bagaimanakah untuk kita meminimumkan. Bukan mengatasi secara total tak, cuma kita meminimumkan bagaimana lupa terhadap hafazan. Dan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kita akan lebih kepada dua hala. Puan-puan, tuan-tuan boleh ajukan soalan ataupun nak berkongsi pengalaman. Saya pun sangat-sangat mengalukan untuk sama-sama kita bual bicara pada malam ni. Kalau ada penyampaian saya sebelum ini tak jelas ataupun tuan-tuan puan-puan mahukan penjelasan lebih lanjut, insya-Allah kita akan raikan pada malam ni sebagai menghormati dan juga sebagai menguraikan kesimpulan, menguraikan simpul-simpul ataupun penghalang-penghalang dalam usaha kita menghafaz Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan selama lebih kurang sejam lagi kita ada untuk sama-sama kita berkongsi. Cuma tuan-tuan, sebelum saya buka ruang untuk sama-sama kita berdiskusi, tuan-tuan ada nak tanya ke ataupun nak berkongsi, maka sangat-sangat dialukan. Cuma sebelum tu, marilah saya pada malam ni saya membuat suatu kesimpulan. Satu kesimpulan untuk sama-sama kita lihat perjalanan kita dalam menghafaz Al-Quran. Okey, tuan-tuan, saya share slide pada malam ni. Tak banyak tuan-tuan pada malam ni. Okey, nampak Okey. Okey, nampak slide yang saya kongsikan? Ustaz. Iya. Nampak Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, ni slide kita pada malam ni tak banyak. Alhamdulillah nampak jelas. Tentang pada malam kita akan dialog bersama pencinta Al-Quran. Siapa pencinta Quran? Tak lain tak bukan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang ada pada malam ni. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berikan kepada kita, kurniakan kepada kita rasa cinta pada Al-Quran sehingga kita mampu untuk menghafaznya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada malam ni sebagai kesimpulan terhadap perbincangan 4 siri sebelum daripada ini, saya nak kongsikan dengan satu slide saja tuan-tuan. Okey, supaya tuan-tuan mudah untuk mengingatinya, iaitu formula 4T dalam kita menghafaz Al-Quran. Formula 4T. Okey. T yang pertama apa tuan-tuan? Tuan-tuan perempuan yang berminat untuk print screen pun tidak jadi masalah, silakan dan boleh sebarkan slide kita, tak jadi masalah. Okey. Cuma untuk dapatkan penjelasan lebih lanjut, tuan-tuan dapatkanlah buku sehingga Al-Quran terpahat di hati. Okey. Terminal pertama, T, formula 4T yang mana saya letakkan sebagai 4 terminal. 5, minta maaf. Formula 4T 1M. Huruf M dia tertinggal. 4T 1M. Kita ada 5 terminal yang mesti kita lalui dalam dunia hafazan. Apabila kita meletakkan satu kesimpulan dan keputusan untuk sama-sama terlibat dalam hafazan Al-Quran, maka kita ada 5 terminal yang kita mesti lalui daripada satu demi satu sehinggalah kita sampai kepada terminal yang ke-5. Okey. Terminal pertama, T yang pertama iaitu tashil. T
T yang pertama iaitu tashil. Tashil ni apa tuan-tuan? Iaitu melancarkan. Okey. Terminal pertama apabila kita mahu memulakan hafazan kita, kita mesti berada di terminal yang pertama. Tak mungkin sama sekali kita akan melangkah kepada terminal pada 2, 3 ataupun yang kelima terus. Suatu benda yang mustahil. Jadinya, terminal yang pertama iaitu tashil. T yang pertama tashil dalam bahasa Arabnya yang bermaksud melancarkan. Maksudnya apa tuan-tuan? Terminal pertama ia merupakan suatu persediaan. Persediaan untuk kita mula menghafaz. Maka kita memerlukan suatu usaha untuk melancarkan bacaan kita sebelum kita menghafaz. Bacaan Al-Quran mesti lancar sebagaimana kita membaca suratul Fatihah. Okey? Sebab apa? Sebab kelancaran ketika kita membaca melihat mushaf akan menentukan bagaimana hasil apabila kita berjaya menghafaz sesuatu ayat ataupun surah. Jadi tuan-tuan, lancar bagaimana yang tuan-tuan mahu apabila berjaya menghafal nanti, maka bacalah selancar yang tuan-tuan puan-puan kehendaki. Maksudnya kalau kita mahu lancar sebagaimana suratul Fatihah bila hafal nanti, maka bacaan tuan-tuan ketika melihat mushaf mestilah lancar. Tak mungkin tuan-tuan, seumpama macam inilah. Tak mungkin bacaan ketika melihat mushaf dalam keadaan tergagap, hasil daripada hafazan nanti lancar. Ia bukan satu hipotesis yang mustahil akan berlaku. Okey. Jadinya ketika kita berada di terminal yang pertama, kita perlu melancarkan bacaan. Okey, bacaan jangan ada yang tersangkut-sangkut pada mana-mana kalimah. Terutamanya kalimah-kalimah yang susah. Okey, baca sampai berjaya sehingga kita mampu menguasai makhraj huruf dan tajwid yang betul. Kita baca lihat tersebut. Okey. Kemudian kita membaca kumpulan ayat yang kita ingin hafaz. Sekiranya kita mahu menghafaz satu muka surat ataupun kita mahu menghafal separuh muka surat, maka lancarkan separuh ayat, separuh muka surat yang kita mahu hafal. Okey. Jadi ketika ini kita perlu membacanya dalam keadaan tenang, tartil dan jangan sama sekali kita gopoh. Baca pula dalam nada yang kuat dan kita membaca dengan lihat pada mushaf dengan satu huruf. Okey. Jadi ini antara perkara yang penting pada peringkat tashil iaitu sebelum kita memulakan hafazan. Okey tuan-tuan, ini terminal yang pertama. Settle terminal yang pertama, terminal tashil, maka kita akan pergi kepada terminal yang kedua. Macam kita naik MRT lah tuan-tuan, ataupun LRT kan. Satu terminal demi satu terminal. Okey. Maka apabila kita settle terminal yang pertama, tashil, kita akan bergerak kepada terminal yang kedua iaitu T yang kedua. Iaitu tarkiz, tarkizun. Tarkiz iaitu dengan maksud pemusatan. Pemusatan. Okey. Maksudnya kita memberikan suatu fokus dalam kita menghafaz. Maka terminal yang kedua ni merupakan permulaan sebenar bila kita menghafaz Al-Quran. Bila kita berada di terminal yang kedua, maka kita telah memulakan gerak kerja kita untuk menghafaz. Mudahnya macam ni tuan-tuan. Terminal yang pertama tu, kita baru start engine baru, panaskan enjin. Okey, terminal yang kedua barulah kita memulakan perjalanan. Tu apa analogi untuk memudahkan kefahaman kita. Jadi, ketika di terminal yang kedua, kita perlu membaca dengan berulang kali ayat-ayat yang kita yang ingin dihafaz. Kadar ulangan ni tuan-tuan bergantung pada memori ingatan kita. Ada orang yang perlu baca banyak, ada orang cukup dengan bacaan kadar yang sedikit. Okey. Jadi dalam perkara ni kita akan menggunakan kaedah tasalsuli yang kita
yang kita kongsikan pada pertemuan yang ketiga sebelum pada ni. Maksudnya ayat 1, ayat 2, kemudian minta maaf. Pertama kita usahakan ayat yang pertama, kemudian lancar kita masuk ayat kedua, dapat berjaya hafal ayat kedua, kita ulang balik 1, 2. Berjaya barulah kita masuk ayat ketiga, kemudian kita ulang 1, 2, 3. Seterusnya ayat yang keempat, kita ulang lagi 1, 2, 3, 4. Kemudian kita terus ayat yang kelima, kita ulang lagi 1, 2, 3, 4, 4, 5. Okey. Ketika ini bacaan juga mesti dalam nada yang kuat. Okey. Kalau di terminal yang pertama tuan-tuan, puan-puan, kita akan melihat mushaf. Terminal yang kedua, kita akan meminimumkan melihat mushaf. Kita akan meminimumkan. Apakah kita akan tak tengok langsung? Tak, kita akan tengok mushaf dalam keadaan terdesak sahaja. Ataupun kita ragu-ragu huruf apa, baris kat mana, maka kita perlu melihatnya. Okey? Sebab apa? Ini adalah terminal yang kedua untuk kita memulakan hafazan. Pemusatan, fokus penting ketika di terminal yang kedua iaitu tarkiz. Okey. Selesai daripada terminal yang kedua, kita perlu beralih kepada terminal yang ketiga iaitu tarsikh. Tarsikh iaitu pengukuhan. Kita nak kukuhkan hafazan yang kita telah berjaya dapat perolehi pada terminal yang pertama, terminal yang kedua. Maka kita akan masuk kepada terminal yang ketiga. Jangan rasa kita dah berjaya berada di terminal yang kedua, maka kita hentikan. Silap tuan-tuan. Maka kita perlu kepada terminal yang ketiga, iaitu tarsikh. Kita mesti kukuhkan hafazan kita. Okey. Tak ada banyak bezanya antara tarkhis, pengukuhan terminal ketiga dengan terminal yang kedua. Cuma yang membezakan antara terminal kedua dan terminal ketiga adalah dari sudut masanya. Okey. Masa terminal yang ketiga perlu kepada penambahan masa. Jadi bagaimana kita nak laksanakan terminal yang ketiga ni? Okey, tahap tarsikh diasingkan dengan tarkis, iaitu terminal yang ketiga kita asingkan daripada terminal yang kedua dalam tempoh masa tertentu. Sekurang-kurangnya satu hari. Okey, maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya apa yang saya dapat hafal pada hari ini, okey, apa yang saya dapat hafal pada hari ini, maka saya berada di terminal yang kedua. Saya dapat menghafal Suratul Mulk ayat 1 sehingga ayat yang ke-6. Sebagai contohnya. Okey, bila saya berjaya dapat hafal 1 hingga 6 Suratul Mulk, maka saya telah berjaya melepasi terminal yang kedua. Maka esoknya saya perlu pergi kepada terminal yang ketiga, iaitu saya mesti kukuhkan hafazan saya. Okey, bila bacaan hari ini saya baca lagi esoknya, maka bacaan esoknya merupakan bacaan di terminal yang ketiga pada T yang ketiga. Okey. Jadi dalam perkara ni memberikan ruang supaya hafazan yang kita dapat pada hari ini akan dikukuhkan pada hari esok. Dan jangan gelabah tuan-tuan sekiranya bacaan di terminal yang ketiga ini ada sedikit sangkut ataupun ada lupa. Sebab apa? Sebab hafazan di terminal yang kedua masih belum matang lagi. Masih belum matang lagi. Ibaratnya kalau anak ayam tu anak ayam yang baru menetas. Maka kemungkinan possible dia, kemungkinan untuk dia hidup dan mati 50-50. Okey, 50-50. Maka perlukan kepada pengukuhan supaya hafazan yang kita berjaya hafal pada hari ini dapat terus segar,
dan berkembang dengan baiknya. Maka ia perlu kepada terminal yang ketiga, iaitu T yang ketiga, tarsikh, iaitu pengukuhan. Okey, jelas tuan-tuan? Okey, setelah kita berjaya untuk mencapai terminal yang ketiga, kita akan bergerak kepada terminal yang keempat. Okey, kita akan bergerak kepada terminal yang keempat. Okey, terminal yang keempat iaitu tafakud. Tafakud iaitu kita menyemak. Maksudnya proses menyemak ataupun sentuhan akhir untuk mendapatkan keyakinan terhadap hafazan kita. Kita baca memang yakin sungguh-sungguh. Kalau kawan cakap, ni salah, kita cakap tak, bacaan aku betul. Kita dengar orang baca salah, kita boleh tegur. Okey, kalau contoh salah satu ayat, contoh ayat-ayat dalam mutasyabihat, ayat-ayat yang seakan-akan sama antara satu surah dengan surah yang lain, kan, maka kita mampu untuk memperbetulkannya. Okey, sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita baca suratul mulk, bercontohnya lah, kan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita yakin wa huwal azizul ghafur. Sekiranya ya ke azizul ghafur, bukan azizul rahim ke? Kan? Kita pun tak, kalau dalam surah lain Al-Azizul Hakim, banyak kan perubahan-perubahannya. Wa huwal Azizul Hakim. Tapi bila kawan sahabat kita ataupun suami kita, betul ke wa huwal Azizul Ghafur tu? Kita cakap betul. Kita dapat satu keyakinan bila kita berada di terminal yang keempat. Kalau orang pernah nampak dah, tak, betul, kalau ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk, wa huwal azizul ghafur, bukannya wa huwal azizul hakim, sebagaimana ayat-ayat yang biasa dibaca pada surah-surah yang lain. Jadi terminal yang keempat perlu masa yang tambahan untuk apa? Untuk kita dapatkan keyakinan dalam hafazan kita. Maka proses pengulangan secara spontan mampu memberi pengukuhan keyakinan dalam kita menghafaz. Tu tuan-tuan. Jadi terminal yang keempat ni hanya penambahan sedikit saja masa berbanding daripada terminal yang ketiga, T yang ketiga. Okey. Jadi hafazan di terminal yang ketiga ini, yang T yang keempat, ia disemak, diteliti agar hafazannya sama sebagaimana dalam mushaf. Kita semak dengan kawan dan kita ada keyakinan apa yang kita baca tak ada satu huruf pun jatuh ataupun tersilap dengan apa yang tertulis di mushaf. Okey. Jadi ketika di terminal yang keempat ini, kita akan memperbaiki kelemahan kita, kecacatan ataupun kekurangan dalam hafazan kita. Kita sebut satu huruf yang tak jelas lah, maka kita akan jelaskan lagi. Kita tak yakinlah dengan satu perkataan ni, maka kita yakinkan lagi. Okey. Jadi ketika hafazan ini, kita berpindah daripada satu ayat, bahagian ayat kepada bahagian ayat yang lain dalam keadaan kita yakin. Contoh tuan-tuan, dalam suratul Al-Mulk, satu muka surat yang pertama itu 12 ayat. Katakan hari yang pertama kita dah settlekan 6 ayat dan kita telah sampai kepada terminal yang 4, maka kita masuk kepada terminal yang kita nak teruskan hafazan kita setelah kita betul-betul yakin. Okey, jelas ya tuan-tuan? Maka terminal ni kita akan mampu semakin ringan tuan-tuan. Ketika kita berada T yang keempat, hafazan kita semakin ringan.
Berbeza ketika kita berada di T yang kedua ataupun T yang ketiga. T yang kedua tu memang saga sungguhlah, kan. T yang kedua masih sukar lagi tetapi lebih ringan. T yang keempat semakin ringan lagi. Dengan syarat tempoh masa antara satu terminal dengan terminal yang lain tidak mempunyai ruang masa yang terlalu panjang. Maksudnya paling tidak antara hari yang sama ataupun hari yang keesokannya. Okey. Maka ketika T yang keempat ni kita semak dengan guru kita. Kita semak dengan guru kita. Okey, kita semak dengan guru kita dan kita dapat baca dengan hafazan yang baik. Maksudnya apa tuan-tuan? Apabila kita telah berjaya di terminal yang keempat, T yang keempat, menyemak, barulah kita bentangkan kepada guru kita dengan penuh keyakinan. Sekiranya kita bentangkan, bacakan hafazan kita ketika kita masih berada di terminal yang kedua, banyak sangkut tuan-tuan. Banyak sangkut, banyak salah huruf, banyak salah baris. Sebab apa? Seumpama seekor anak ayam yang baru saja meletas, terus perlu berlari. Terus perlu berlari. Maka perlukan tempoh masa untuk untuk mematangkan anak ayam tersebut. Suatu simbolik lah tuan-tuan. Okey. Setelah kita berjaya membentangkan hafazan kita dan guru telah menyemak hafazan kita, kita akan berpindah kepada terminal yang kelima, iaitu satu M. M iaitu murajaah. Murajaah iaitu suatu proses mengulang kaji hafazan kita. Apa yang kita baca semalam, apa yang kita baca 2 hari lepas, apa yang kita baca minggu lepas, apa yang kita baca bulan lepas, apa yang kita baca pada tahun lepas perlu dijalankan secara berjadual dan sistematik. Maka dalam terminal yang kelima ini, bila kita sampai ke terminal yang kelima, kita akan mengulang hafazan kita dalam satu kuantiti yang banyak. Kuantiti yang banyak. Sekiranya, contoh tuan-tuan, kita menghafaz satu hari satu muka surat, maka kita akan mengulang kemungkinan paling kurang 3 helai. Ataupun nak selesa setengah juzuk sehari. Okey, ni kalau open apa yang mengikuti secara sepenuh masa, bahkan lebih lagi pun ada. Okey. Maka ketika peringkat mengulang ni tuan-tuan, ni antara kenikmatan. Kalau dulu nak dapatkan setengah muka surat sengam ataupun sejam, tetapi ketika murajaah setengah jam atau jam kita dapat membaca setengah juzuk ataupun satu juzuk. Daripada hafal dulu satu surat sejam, sekarang ni sejam itu digunakan untuk satu juzuk. Maka untuk proses terminal yang kelima ni perlu pada satu tempoh masa yang panjang. Dan terminal yang kelima ini adalah terminal yang kita akan berada di sini buat lamanya. Dia tak ada terminal yang keenam. Ustaz, apa yang terminal 6? Tak perlu hafal, tak perlu baca, tak ada tuan-tuan. Maka Quran dalam proses hafazan Quran dia akan sampai kepada terminal yang kelima, dan terminal inilah yang kita sentiasa ulang-ulang sampailah kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Sekiranya tuan-tuan, sekiranya kita gagal berada secara istiqamah di terminal yang kelima dan banyak ayat Al-Quran kita ulang kaji dan semakin hilang, kemungkinan kita perlu kembali sebahagian daripada ayat, surah ataupun juzuk, perlu kita turn balik berada di terminal yang kedua atau terminal yang ketiga. Disebabkan apa? Kita tidak berada di terminal kelima secara bersungguh-sungguh. Okey. Ini saja tuan-tuan untuk kesimpulan terhadap apa yang kita bincangkan pada 4 siri yang sebelum pada ini. Ingat tuan-tuan, secara mudahnya
4T 1M. Okey. 4T 1M. T yang pertama tashil kita lanjutkan. Terminal yang kedua, T yang kedua tarkis, kita berikan pemusatan. T yang ketiga iaitu tarsir, kita kukuhkan hafazan. Terminal yang keempat, T yang keempat tafakud, kita menyemak hafazan kita. Dan terminal yang kelima iaitu kita murajaah. Okey, wallahu taala a'lam. Jadi ini saja untuk pengongsian pada malam ni sebagai pembuka bicara lah. Banyak benda yang kemungkinan tuan-tuan nak kongsikan ataupun nak apa? Nak tanya pada malam ni. Okey. Jadi pada malam ni tuan-tuan, okey saya tinggal slide ni. Untuk memudahkan perbincangan kita pada malam ni, okey, ada dua medium. Sama ada tuan-tuan, puan-puan kalau nak sharing lebih baik dengan suara lah kan. Kita buka audio. Ataupun kalau nak bertanya sama ada secara audio ataupun tuan-tuan, puan-puan boleh tulis pada bahagian chatting. Okey, saya tengok dulu bahagian chatting. Ustaz masih Puan Sabria Hassan, Ustaz masih tak faham proses peringkat 3 terminal yang kedua. Adakah 4T 1M perlu berlaku pada masa yang sama? Okey. Proses 4T ni tuan-tuan, 4T 1M tidak berlaku pada masa yang sama. Bagi ayat yang sama, okey. Cuma kadang-kadang tuan-tuan bercontoh macam ni tuan-tuan. Ada perkara yang kita jalankan sama, ada perkara yang kita jalankan secara berasing. Contoh, saya suka untuk bagi contoh kepada suratul Mulk sebab antara surah familiar kita dan kita baca, kita amalkan dalam kehidupan kita. Bagi contoh tuan-tuan. Okey. Contohnya, saya mulakan hafazan saya ayat suratul Al-Mulk ayat 1 sehingga ayat yang kelima lah. Okey, ayat yang sampai ayat kelima habis cerita dia. Maka bila saya mula-mula menghafal, saya akan berada di terminal yang pertama. Kemudian saya akan berada di terminal yang kedua. Bagi ayat 1 hingga 5. Saya akan terus kepada terminal yang ketiga. Yang ketiga perlukan satu jarak masa. Contoh, tadi saya mula hafal, malam ni saya kukuhkan lagi apa yang saya hafal pagi tadi. Okey. Apa yang saya dapat pagi tadi, saya kukuhkan pada malam ni. Terminal yang saya akan baca depan guru saya pada esok paginya. Okey. Jadi tafakur. Okey. Jadi kita ambil contoh hari ini. Pagi tuan, saya hafal ayat 1 hingga 5. Okey. Saya lancarkan dan saya tarkiskan dia. Okey, saya T yang pertama dan T yang kedua. Terminal pertama, terminal yang kedua. Berjaya. Kemudian saya selangkan masa, saya akan baca ayat 1 hingga 5 untuk T yang ketiga. Pengukuhan. Contoh pada malam ni. Okey. Pada esok paginya, saya akan tasmi', memperdengarkan bacaan saya kepada guru. Maka esok pagi akan memperdengarkan ayat 1 hingga ayat 5. Okey. Sejurus berjaya ayat 1 hingga 5, saya pun melakukan terminal pertama bagi ayat 6 hingga ke 12. Maksudnya pagi esok saya ada terminal yang pertama bagi ayat 6 hingga 12. Terminal yang keempat bagi ayat 1 hingga 5. Okey, jelas Okey. Kemudian
Mau Ustaz, mau undur. Okey, tak masalah. Okey, apa Puan Aisyah Ismail cakap, ringkasan ni banyak manfaatnya. Alhamdulillah, moga dapat kita ambil perhatian. Okey. Oh, payah kesel. Assalamualaikum Okey, saya Ustaz. nak tanya kalau dah lah. Assalamualaikum. Ya, Puan, silakan. Kalau ikut yang apa tadi tu, contoh yang Ustaz bagi tadi tu, Aha. ikut step tadi kan, maksudnya yang hari besoknya tu dah dah apa tu, nak dah apa, murajah kan, Murajaah. Aha. maksudnya pada hari kedua tu berlaku juga 1 sampai 4 tu lah yang T tu, T1, T2, T3, 4 untuk ayat ke-6 sampai ke-10 lah contohnya. Aha. So apabila untuk murajah tu akan apa tu, akan menghafal semula yang 1 hingga 5, cantum dengan 1 sampai 5 sampai 6 lah Ustaz ya. 6 sampai 10 lah ya. Betul. Okey. Dan proses murajaah tu dia akan bertambah. Contoh hari yang pertama kita dapat 1 hingga 5, hari yang kedua sampai ayat yang ke-10. Contohlah, hari pertama 1 hingga 5. Hari yang kedua 6 hingga 10. Maka kita kena baca 1 hingga 10. Hari yang ketiga 11 sampai 15. Kita akan baca 1 sampai 15. Kita akan tambah sikit-sikit demi sikit. Okey. Jelas ya Puan? Maksud Ustaz tadi berkala tadi tu memang berjadual, kita akan ambil daripada ayat mula sampai yang pada masa sekarang yang telah kita hafal lah kan. Dia bertambah-tambah kan. Bertambah-tambah. Cuma kalau kita dah rasa berat sebab masa kita panggil apa? Kekangan masa, maka ayat yang perlu yang dah lancar sangat-sangat tu, contohlah tuan-tuan, puan-puan, kita dah masuk kepada, dah settle dah surah Al-Mulk kan. Contoh, kita dah settle dah surah Al-Mulk, kita nak masuk surah yang kedua. Surah yang kedua surah Al-Qalam, contohnya. Maka kalau kita nak ulang, ini bagi contoh nak ulang daripada awal Al-Mulk, rasa banyaknya lah kan. Masa kita tak cukup, nanti nak tumpu lagi hafazan yang baru. Maka yang dah panggil apa? Yang dah lama tu dan lancar macam suratul Fatihah, maka kita boleh kurangkan kekerapan dia. Mungkin kita akan ulangnya sekali seminggu. Okey, sebab kita baru lagi. Ataupun bila dah banyak kan, dah banyak, katakan sampai 5 juzuk. Kemungkinan 2 minggu sekali ke. Tu bergantung kepada berapa banyak yang kita telah hafal dan juga kekerapannya. Dia akan jadi fleksibel. Okey, jelas kan Puan? Jelas Ustaz. Okey, alhamdulillah. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila Puan. Perkenalkan nama Puan. Nama saya Ummu Nofal. Ummu Nofal, okey. Nak tanya ni, kita ni maybe tak tahu lah nak cakap faktor umur yang dah tua ke apa ke, tapi macam rasa macam lambat. Macam kata contohnya surah Qaf. Kan? Kita masih lagi dalam surah Qaf yang dianjurkan untuk kita menghafalnya. Tetapi satu hari satu ayat, alhamdulillah. Tetapi alhamdulillah, bila kita nak storekan hafalan kita, macam misalnya kata sekarang ayat 15 sampai ataupun ayat 7 sampai 14 katakanlah kita dah buat tu semua, sekarang kita dah dekat end page yang last sekali, which is walaqad samawati. Tapi kita masalahnya Ummi Nofal ni dia yang daripada 1 sampai yang kat situ tu itu dah rasa berat lagi. Dah tak kuat nak itu. Macam mana nak mengatasi ni? Jadi nanti bila kita dah lupa, semua jadi macam kecelaru tu,
Nanti kita dah jadi macam sedih sendiri. Macam itu. Okey. Jelas. Okey. Macam berkaitan tentang pengaduan pada puan tadi. Pertama sekali, kenapa hafazan kita tak lancar dan juga tak kuat disebabkan proses di terminal yang ketiga tu belum masak lagi, belum matang lagi. Sebab tu saya sarankan kepada tuan-tuan perempuan dalam menambah ayat hafazan baru dengan sebab kemungkinan faktor usia, faktor kesibukan kita, maka jangan tambah terlalu banyak. Okey, jangan, kalau boleh tambah 1 ayat ataupun 2 ayat, ini bergantung kepada kemampuan diri masing-masing. Perkara ni adalah fleksibel. Okey. Jadi sekiranya kita bercontohnya puan baca surah Qaf sampai ayat yang ke-7 sebagai contohnya, wal ardha maladnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Sampai ayat situ. Kemudian rasa ayat yang ke-6 lancar tak lancar je. Maka tumpukan, settlekan dulu 1 hingga ke-7 tu, biar settle dulu sebelum kita tambah ayat yang baru. Maksudnya tuan-tuan puan-puan settlekan betul-betul ayat yang dah dapat, jaga betul-betul, baru kita tambah. Sebagaimana yang ingat tuan-tuan puan-puan yang saya share sebelum pada kata silap siri yang kedua. Imam Khatib Al-Baghdadi menyatakan kita menghafaz ni seumpama kita mengangkat suatu benda yang berat. Sekiranya katakan 1 ayat menyamai 1 kilogram. Okey. Sekiranya kita belum mampu lagi untuk mengangkat dengan mudah 6 kilogram, jangan kita tambah kilogram yang ke-7 atau yang ke-8. Pastikan kita mampu mengangkat 6 kilogram yang awal itu dengan mudah, barulah kita tambah 1 demi 1. Dah lancar, mudah je 6 ayat tersebut ataupun 6 kilogram yang kita mampu angkat, maka kita pun tambah 1 kilogram lagi. Kilogram yang ke-7. Okey, bila dapat kilogram yang ke-7, maka kita pun tambah kilogram yang ke-8. Dengan syarat 1 tu kita kena bawa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sekiranya tuan-tuan perempuan teruskan juga, nanti bila nak ulang 1 surah nanti dia akan menjadi seumpama tuan-tuan perempuan hafal semula. Ni yang kita takut, bimbang, dan akhirnya kita akan putus asa, sedih dengan diri kita sendiri. Okey, pengalaman saya pun ada kan, dan kawan-kawan ataupun kelas warga emas bila hafal ni, bila pernah hafal tapi hilang macam tu kan. Maka disebabkan terminal 1, terminal 2, terminal 3 tidak diberikan suatu istilah dia makanan yang secukupnya, menyebabkan dia akan terus mudah hilang. Ini antara permasalahannya lah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Siapa Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya nak kongsi pengalaman boleh? Okey, sila. Siapa ni? Saya Puan Maria. Okey, sila Puan Maria. Macam ni, Ustaz ada pesan kalau kita nak kukuhkan hafalan, kita bawa bacaan tu dalam solat tu. Assalamualaikum Ustaz. Okay, jadi bila saya bawa dalam solat, saya biasa bawa dalam solat sunat. Ayat tak panjang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. You ayat 1 hingga 6 je. Jadi saya bawa bacaan tu dalam solat sunat lah. Jadi bila solat sunat normally is 2 rakaat Ustaz ya. Lepas tu saya pun dengan confident bawa bacaan tu dalam solat fardu. Jadi saya dah terbiasa buat solat sunat 2 rakaat. Jadi bila saya solat zuhur Ustaz,
rakaat pertama saya bawa surah Al-Kahf. Lepas tu rakaat kedua pun saya bawa surah Al-Kahf. Lepas tu saya terus tahiyat akhir. Assalamualaikum Ustaz. Saya solat Zuhur. Jadi apa status solat saya tu Ustaz? Sekali lagi. Macam ni, Ustaz kata kalau nak kukuhkan bacaan, kita bawa hafazan kita tu dalam solat, betul Ustaz ya? Okey, betul. Jadi saya dah praktis dalam solat sunat. Okey, dah Bila solat saya sunat. buat solat sunat, normally 2 rakaat. So far Alhamdulillah. Jadi saya rasa confident, saya bawa bacaan hafazan saya tu dalam solat Zuhur, which is 4 rakaat lah. Tetapi sebab saya dah terbiasa 2 rakaat, jadi bila buat solat Zuhur sampai ke rakaat kedua, saya terus buat tahiyat akhir. Macam tu. Jadi lepas tu bila dah buat tu Ustaz, baru saya sedar yang saya ni dalam proses solat Zuhur 4 rakaat. Jadi apa status solat saya tu? Cuma puan hanya solat 2 rakaat je lah kan? Ya betul. Lepas tu macam tahiyat akhir lah. Lepas tu baru tu sedar. Okey. Macam mana tu Ustaz? Kalau bantu saya rasa berdosa sangat Ustaz. Okey. Pertama sekali, berdosa tak berdosa tu, pertama sekali tak berdosa lah. Sebab kita lakukan dalam keadaan kita tak sedar dan kita tak sengaja. Kan? Tu yang pertama, tak berdosa lah. Cuma cuma solat tersebut tidak sah lah. Zuhur tersebut tidak sah lah. Sebab 2 rakaat. Solat Zuhur macam mana 4 rakaat lah. Cuma kalau sekiranya selepas ni ada berlaku lagi, katakan puan 2 rakaat terakhir, ketika masih solat lagi, baru sedar solat Zuhur baru 2 rakaat, terus bangun je lah. Teruskan cukupkan 4 rakaat. Okey, dan sujud sahwi lah. Begitu juga kalau sekiranya telah memberi salam. Sekiranya telah memberi salam dan tempohnya tak panjang dan belum lagi melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Contoh tuan, saya baca khusyuk kan, seronok tuan, seronok puan kan bila dapat baca tu. Betul Ustaz, sangat-sangat. Betul. Pengalaman tu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Tak cakap dengan orang, tak makan, tak minum tu. Dalam hati, baru 2 rakaat lah kan. Terus bangun, rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga, yang keempat, kemudian sebelum salam, sunat untuk kita sujud sahwi. Okey. Tapi yang macam sebab saya tak ada ilmu lagi, so solat tu saya ulang balik Ustaz. Betul. Solatnya tu ulang balik. Ulang semula lah. Okey. Alright. Terima kasih Ustaz. Lega saya dengar. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ustaz. Saya nak tanya Ustaz. Sebelum dari sebelum tu saya respon pada Puan Mariam tadi. Okey. Jadi saya tak tahu siapa yang bercakap. Okey. Sebelum tadi Puan Mariam ada kongsikan tentang keseronokan bila kita hafal dan kita baca dalam solat, dan kelancaran ketika hafal baca dalam solat tu suatu nikmat yang besar tuan-tuan, puan-puan. Jadi antara perkara yang boleh memotivasikan diri kita, walaupun 6 ayat, tapi perkara tersebut sangat-sangat berharga, bermakna untuk hafazan kita. Okey, sila puan. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Perkenalkan nama? Saya Aisyah. Lanjutan dari Puan Mariah tadi, saya nak tanya. Macam hari tu saya cuba juga apply dalam solat, dalam solat sunat lah. Jadinya, tapi waktu dalam solat tu saya letak Quran yang mushaf yang besar tu. Sambil-sambil kadang-kadang jeling jugalah mushaf tu. Jadinya kalau dalam solat wajib ni, solat apa ni? Fardu. Fardu. Boleh juga ke macam tu sambil membaca? Okey. Pertama sekali itu soalannya puan Okey. Ya. Okey. Pertama sekali hukum kita solat dengan melihat mushaf, kalau
solat fardu hukumnya makruh lah, tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Okey, sekiranya tu dalam keadaan biasa Cuma sekiranya kita memang kita nak baca dalam solat untuk kukuhkan hafazan kita. Niat kita tu memang kita kerana Allah Ta'ala dan nak bantu hafazan kita, maka perkara tu sesuatu yang diharuskan lah. Okey. Dan sekiranya kita jeling-jeling melihat masaf, tidak membatalkan solat. Okey. Dengan syarat, dada kita memang tak bergerak melainkan menghadap ke arah kiblat. Sekiranya Quran ada sebelah kanan kita pun bergerak ke kanan, menyebabkan dada kita beralih pada kiblat, akan batal solat kita. Okey. Jadi kalau peringkat awal ni biasa tuan-tuan, puan-puan. Contoh saya baru hafal lepas maghrib tadi, saya pun nak solat isyak. Contoh kan. Jadi kebarangkalian untuk lupa tu besar. Jadi kalau saya ada Quran kecil kan, saya letak kat poket ataupun saya dah siap-siap, saya tanda kan. Bila tak ingat, saya pun keluarkan. Okey, tu pun tak jadi masalah. Okey, cuma jangan sampai gerak lebih 3 kali cari. Tu janganlah. Maksudnya kita dah tanda. Contoh saya letak kat sini, saya tanda kat tangan. Saya pun tak lekat. Sebab bagi contoh saya letak kat sini kan. Okey. Maka bila tak jelas, saya pun buka. Tak jadi masalah. Okey. Jadi ni antara proses untuk kita kukuhkan hafazan kita. Jadi kita tak ingat, maka boleh kita menjeling ataupun tak payah jeling, tengok terus pada mushaf yang ada di hadapan kita. Ni adalah proses. Proses itu insya-Allah kemungkinan Puan Aisyah lakukan dalam 2-3 hari kemudian. Kemungkinan dalam 3 hari contoh bawa ayat yang sama. InsyaAllah ayat keempat tu macam surah Al-Fatihah, insyaAllah. Amin. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Muhammad Fayad. Okey. Saya berkata, kalau kita tidak ada Quran di sebelah kita dan kita membaca surah yang kita hafal yang panjang, macam surah At-Taghabun, kalau kita terlupa, kita membaca surah baru yang mudah, kita rukuk atau kita ulang semula. Ulang semula apa tu, Dek? Tak, surah yang macam kita duk baca di waktu semayang, lepas tu kita lupa waktu tengah hayat. Okey. Jelas. Okey. Cuma sekali biasa juga ni berlaku, imam-imam, saya sendiri kan. Kita baca, kita dah prepare kadang-kadang kan, dah prepare, tiba dalam solat Allah takdirkan kepada kita memang lupa tuan-tuan. Memang lupa. Maka bila lupa, macam mana keadaan kita? Macam ni tuan-tuan. Ni pandangan saya. Sekiranya kita dah baca dah panjang ya, lebih daripada 3 ayat ataupun 1 ayat yang panjang. Okey. Sama ada 3 ayat yang panjang minimum, 3 ayat yang pendek ataupun 1 ayat yang panjang, maka kita sangkut, kita boleh terus rukuk. Okey, kita boleh terus rukuk. Okey, ataupun kita rasa tak selesa macam tu, kita baca pada surah yang lain. Contoh dah kalut sangat kan, terutamanya kalau sembahyang seorang-seorang tak kalut sangat, terutamanya bila jadi imam. Sudah kan, nak ke depan tak boleh, nak ke belakang tak boleh kan, dia blur tu. Maka carilah surah yang lain supaya bacaan kita tak cacat lah. Tu. Kalau kita dah baca banyak dah kan sebelum ni, contoh dah 10 ayat dah baca, tiba-tiba ayat ke-11 sangkut tu memang gelap. Maka masa tu kalau kita nak terus rukuk pun tak jadi masalah lah. Dia takkan membatalkan solat kita sebab ia merupakan bacaan sunat ketika dalam solat. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Semoga Fayad berjaya menghafal Quran. Comel Fayad. Amin, terima kasih. Sama-sama. Doakan Ustaz juga. InsyaAllah. Okey, kita tengok soalan di chatting pula. Mana Cik CK Saufi, Cik kot ataupun okey. Soalan, Ustaz, untuk menghafaz
Mashaf yang terkini, yang telah disemak terkini, apakah mashaf yang terbaik cetakan? Sebab saya ada alami masalah berbeza pada tanda wakaf bacaan. Dalam mashaf guru ada tanda la, manakala mashaf yang saya guna pula bertanda jim. Jadi mashaf mana yang paling valid untuk digunakan hari ini? Terima kasih. Okey, tentang mashaf, apa yang dipertanyakan oleh Tuan Saufi berkaitan tentang wakaf ibtidak. Kita nak berhenti kat mana, kita nak mulakan di mana. Okey, dalam perkara ini secara prinsipnya kita perlu wakaf ataupun kita perlu memulakan ayat pada ayat yang sempurna makna dia. Okey, sempurna ayat dia. Maksudnya bila kita baca tu orang faham. Okey, ini perintah Allah Ta'ala. Jangan ayat tersebut tergantung. Okey, ini secara prinsipnya. Cuma para ulama membantu kita manakah ayat yang disarankan untuk berhenti dan disarankan untuk kita memulakan. Perkara ni akan berbeza pandangan sebab nak mula dan akhir ni adalah suatu perkara ijtihad para ulama Quran lah. Jadi bila tanya cetakan mashaf yang mana, semua cetakan mashaf yang diiktiraf, okey, semuanya betul. Okey, sama adanya la ataupun jim. La ni dilarang untuk kita berhenti, kan? Jim ni harus pula jaiz untuk kita berhenti. Maka macam mana? Okey, kalau tuan-tuan puan-puan yang tak mahir dalam ilmu bahasa Arab, tak tahu makna sempurna ataupun tidak, maka kita rujuk kepada mashaf. Okey, bila bercanggah lam, alif dengan jim tu dari sudut ada sebahagiannya nak lebih sempurna. Okey. Cuma bila tanya tentang mashaf yang saya cadangan saya adalah mashaf waqaf ibtidak. Telaga Biru pun ada banyak versi yang dia keluarkan. Contoh saya okey. Tak ada di belakang saya. Mashaf tak ada kan. Mashaf wakaf ibtidak, Telaga Biru ada, Karang Kraft pun ada, yang dia ada siap dengan color lagi. Maka itu antara mashaf untuk memudahkan kita nak hafal lah. Sebab bila kita nak hafal nanti kita akan berhenti dan mulakan pada ayat yang sama. Okey. Kalau ada yang soalan nak tanya secara audio, dipersilakan . Okey, kita lihat pada soalan Nur Azimah. Ustaz boleh jelaskan sistem dan jadual murojaah supaya ia lebih sistematik. Okey, berkaitan tentang sistem murojaah ni, satu perkara yang fleksibel juga antara penghafal Al-Quran yang full time dengan penghafal Quran secara part time. Okey. Secara full time dia akan ada 3 perkara. Okey, kalau penghafal Al-Quran full time dia akan ada 3 perkara yang mesti dilakukan pada setiap hari. Okey. Tak suara Ustaz. Suara tak ada. Ustaz mute. Okey. Minta maaf. Okey, terima kasih kerana makluman. Okey, dalam menghafaz di pusat pengajian Mak Tafiz, dia akan setiap hari dia akan 3 perkara dia akan lakukan. Dia ada term dia lah. Cuma saya tak nak sebutkan term, takut menyusahkan untuk kita nak ingat. Okey, cuma yang setiap hari yang pertama mereka akan lakukan iaitu hafazan baru. Okey, hafazan baru. Okey. Hafazan baru sama ada biasanya satu muka surat lah sehari. Okey. Yang kedua, ulangan hafazan baru. Ulangan hafazan baru. Maksudnya
ulangan hafazan baru ni iaitu apa yang kita hafaz semalam ataupun 2 hari lepas. Ataupun 3 hari lepas, 3 hari yang terkini. Kita akan baca juga pada setiap hari ni. Okey, tu ulangan hafazan baru. Yang ketiga, ulangan hafazan lama. Ulangan hafazan lama. Inilah maksudnya di Ma'atafis mereka akan laksanakan 3 hafazan ini baru, ulangan baru dan juga ulangan lama setiap hari. Okey, cuma mereka akan bezakan lah. Lepas subuh bercontohnya ataupun pukul 7.30 sampai pukul 9 bercontohnya hafazan baru. Mereka rehat. Kemudian 10 sampai Zuhur ulangan baru. Selepas asar, lepas Zuhur pula ulangan lama. Kalau ulangan lama ni mereka mengambil satu kuantiti yang banyak, 1 juzuk, 2 juzuk dan ke atas. Okey, ni antara sistem di apa kebanyakan, okey, di kebanyakan Ma'atafis. Cuma kalau kita menghafaz secara part time, contoh kita tuan-tuan perempuan yang ikuti program, maka kita akan ulang berdasarkan sekiranya tidak mampu untuk ulang secara banyak, paling kurang ketiga-tiga ni kita ada lah. Okey, jangan langsung tak ada. Kemungkinan ulangan hafazan lama kita buat pada hari Minggu. Contohnya. Contoh Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, kita akan stay hafazan baru dan ulangan baru setiap hari. Tetapi pada hari Sabtu dan Ahad kita tumpukan kepada hafazan lama. Ini cadangan saya lah. Okey, wallahu a'lam. Okey, hafazan guna audio atau bacaan lebih mudah ya Ustaz. Perkara ni bergantung kepada keistimewaan masing-masing. Ada orang yang kinestetik. Saya lupa dah. Ada pembahagian kan. Kaedah-kaedah belajar tu. Ada audio jenis orang yang suka mendengar. Ada yang melihat dan seumpamanya. Maka perkara ni lihat kepada kelebihan diri masing-masing. Kalau saya lebih kepada visual. Saya kena tengok masa. Kalau saya dengar saja saya lambat nak ingat. Sebab tu saya lebih suka kepada kalau kelas pengajian berkitab. Sebab saya dengar dan saya lihat. Benda tu lebih saya kuat. Okey. Okey, kita banyak soalan. Assalamualaikum. Mana lagi baik kita fokus satu ayat demi ayat atau satu grup ayatnya, contohnya 1 hingga 5 terus. Okey. Saya showkan sebagaimana saya kongsikan pada siri yang ketiga, fokuskan satu ayat demi satu ayat. Okey. Cuma contoh kita dah kita dah ruangkan masa, sediakan masa 1 jam untuk Quran. Kita target 5 ayat kita nak hafal. Okey, pada hari ini contoh tuan-tuan, pukul 10 sampai pukul 11. 1 jam nak hafal ayat 1 hingga ayat 5. Bercontoh. Maka ketika T yang pertama iaitu tashil. Terminal yang pertama, saya baca ayat 1 hingga 5 biar lancar, betul-betul lancar, tanpa salah, tanpa gagap. Okey, tanpa tersangkut. Tetapi bila saya mula menghafaz T yang kedua, pemusatan, maka hafal ayat demi ayat. Ayat 1 dapat. Okey, masuk ayat yang kedua, dapat. Alhamdulillah. Ulang balik ayat 1, 2. Dah lancar 1, 2. Tak ada sangkut. Terus ayat yang ketiga. Berjaya yang ketiga. Alhamdulillah. Ulang balik 1, 2, 3. Okey, ulang balik 1, 2, 3. Berjaya yang ketiga, 1, 2, 3, baru masuk yang keempat. Bila dapat yang keempat, jangan terus ayat kelima, ulang balik 1, 2, 3, 4. Lancar. Masuk ayat kelima, kemudian kita ulang balik ayat kelima tersebut. Okey. Apabila kita telah settle
5 ayat ini kita dah berjaya melepasi terminal yang kedua iaitu pemusatan. Maka kita perlu masuk kepada terminal yang ketiga iaitu tafsir, pengukuhan. Kukuhkan 5 ayat ni. Kukuhkan 5 ayat ni tanpa sangkut dan tanpa gagap ataupun pastikan bacaan kita lancar. Okey, soalan daripada Puan Cik Rohani. Boleh ke kalau nak hafal surah-surah pilihan terlebih dahulu? Boleh puan. Boleh, dan bahkan saya ada kongsikan dalam buku ni tuan-tuan. Okey, dalam buku ni saya kongsikan antara kaedahnya adalah hafal surah yang sentiasa kita dengar ataupun menjadi amalan kita. Dan berdasarkan kajian ada surah yang mudah untuk dihafal dan ada surah yang sedikit sukar ayatnya untuk dihafal. Okey. Kita tengok. Okey. Okey, Puan Yusmalini Idrus. Ustaz, nombor ayat kena ingat juga ke untuk mudah hafal turutan? Okey. Kalau nak hafal nombor ayat, silakan. Benda tu untuk urutan tidak perlu untuk menghafal nombor ayat. Tetapi sekiranya tuan-puan nak hafal nombor ayat, maka ia adalah satu bonus. Okey. Ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Maka ini adalah bonus lah. Sekiranya tak hafal nombor pun tak jadi masalah. Okey, selepas ni akan ada tak seminar berkaitan wakaf ibtidak dan hukum hakam tajwid. Okey, tentang wakaf ibtidak saya tak pasti lagi. Cuma saya dimaklumkan oleh pihak seminar pada bulan Oktober nanti kita akan fokuskan kepada tajwid. Okey, seminar pada bulan Oktober akan fokuskan pada tajwid, insya-Allah. Kata silap dalam 4 siri jugalah. Pada bulan bulan Oktober nanti, bulan 10. Tak berapa lama lagi. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya puan. Ustaz, saya Puan Emilia. Nak tanya sikit Ustaz. Adakah hafazan ni sehingga kita boleh hafaz tanpa kita perlu ingat cerita tu, jalan cerita. Macam sekarang ni kalau tasmik tu kita ingat jalan cerita tu yang sampai kita boleh dapat hafazan kan. Tapi macam Al-Fatihah tu kita tak ingat dah, kita bangun tidur orang kejut pun kita boleh baca kan. Tapi kalau saya yang merisaukan tu bila tasmik tu alhamdulillah boleh kan. Tapi kalau kata tiba-tiba ustazah kata cuba baca ayat ni kan, itu mungkin tak dapat tepat kecuali dia beri kata okey boleh bagi masa untuk bersedia. Tu insya-Allah. Adakah hafazan ni apabila petik ayat je kita boleh baca? Tu baru kita boleh endorse kita dah hafaz surah tu. Betul-betul. Okey. Pertama sekali dari sudut kemampuan kita untuk menghafal ni satu berbeza-beza antara individu-individu. Cuma untuk mendapatkan hafazan sebagaimana suratul Fatihah, dia mengambil masa yang panjang pada terminal yang kelima tersebut. Terminal murajaah tu memang ambil masa yang panjang. Okey. Jadi suatu ayat yang sentiasa diulang-diulang, pada peringkat awalnya kita akan ingat kisah dia. Okey. Contoh kita hafal surah Nabi Yusuf full dengan ceritanya. Peringkat awal kita akan tengok cerita, ingatan kita akan terikat dengan cerita dia. Okey. Tetapi bila kita sentiasa mengulang-ulang, kita tak terikat dengan cerita tersebut dan cerita tersebut akan secara apa? Secara tidak langsung akan datang dalam hafazan kita. Bukan kita buang dia tak.
Tetapi secara tidak langsung dia akan datang dalam hafazan kita. Contoh macam ni tuan-puan. Sebuah analogi. Contoh, kali pertama saya daripada rumah saya ke tempat kerja saya. Kali pertama saya akan perhatikan signboard, okey, kiri kanan semua ni. Kan, kali pertama, kedua, ketiga semua ni. Okey. Tetapi bila dah setahun saya ulang alik daripada rumah ke tempat kerja, saya tak perlu perhatikan satu persatu dah. Saya dah tahu dah, okey sampai kat sini, okey sini ada sini. Okey simpang 4 yang kelima ni, okey dia ada apa sebelah kanan semua ni. Dia akan secara tidak langsung kita semua termasuk dalam memori kita. Begitu juga proses dalam kita menghafal. Maksudnya peringkat awal kita perlu mengingatkan ayat pertama, ini kisah dia, ayat kedua kisahnya, tiganya kisahnya, sekian-sekian. Tetapi bila kita dah sentiasa melalui ayat tersebut, kisah-kisah tersebut akan datang kepada ingatan kita tanpa mengapa bersusah payah. Okey, jelas puan? Jelas, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, siapa Saya Muhammad Haris Hamzah ingin tanya. Okey. Adakah berdosa jikalau saya terlupa sesuatu surah sebab saya hafal surah lain? Okey. Okey, terima kasih adik Haris. Okey. Okey, tentang lupa hafazan kita telah bincangkan pada pertemuan kita yang lalu, siri yang keempat. Okey, kita tidak berdosa sekiranya kita terlupa hafazan sedangkan kita masih lagi bergulumang mendampingi Quran. Kita tak berdosa. Dengan syarat kita tidak memutuskan hubungan kita dengan Quran. Okey, contoh tuan-tuan, puan-puan, puan dah hafal 5 juzuk bercontohnya. Jadi juzuk yang ke-6. Sekarang ni usaha hafal juzuk yang ke-6. Kemungkinan juzuk yang pertama ada kelemahan dia. Kan? Jadi kalau kita nak settlekan dulu, kemungkinan kita takkan ke depan lah. Okey. Jadi selagi mana kita beri tempoh ruang masa untuk hafazan baru, ulangan hafazan, ulangan baru dan juga ulangan hafazan yang lama. Maka selagi mana kita jaga 3 perkara ni, maka dia dalam proses. Dalam proses. Yang berdosa apabila kita tutup Quran, aku dah putus asa nak hafal Quran, malas dah aku nak hafal Quran. Maka itu berdosa. Tapi selagi mana kita masih dalam proses, maka kita tidak berdosa. Okey. Ada soalan lain ke? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya berkenaan dengan wanita yang biasalah kita tiap-tiap bulan akan datang uzur kan. Jadinya nak tahu, nak kepastian lah, keyakinan daripada Ustaz lah. Jadi setakat kita boleh hafal tu, adakah ada limit dia ataupun macam mana Ustaz? Ataupun kita boleh menghafal ayat-ayat baru ataupun hanya ayat ulangan saja. Okey, terima kasih puan. Perkara ni ada ditimbulkan juga pada pertemuan kita sebelum daripada ini. Cuma okey, perkara ni khilaf di antara ulama. Okey, jelas suara saya macam ada gangguan sikit. Okey. Dalam perkara ni para ulama khilaf. Okey, apakah seorang wanita yang dalam keadaan haid boleh membaca Al-Quran ataupun tidak? Okey, kalau kita tanya ustaz-ustaz, maka jawapan dia ada 2. Satu, jawapan pertama tak boleh baca langsung. Okey. Yang kedua cakap boleh. Maka keduanya perkara baca Quran ketika haid merupakan perkara khilaf. Okey. Perkara khilaf. Saya cakap boleh,
Ustaz sana cakap tak boleh. Akan ada macam tu. Atau mesti cakap tak boleh. Ustaz sana cakap boleh. Jadi stand kita boleh ataupun tidak, benda tersebut ada khilaf. Ulama berbeza pandangan. Okey, itu stand yang pertama. Habis tu macam mana Ustaz? Saya yang hafal Quran. Kalau saya tak ulang nanti yalah, minta maaf. Tempoh haid biasanya 7 hari kebiasaannya. Kalau yang panjang pula sampai setengah bulan, 15 hari tu, bukan sekadar hafazan baru tak dapat. Yang lama pun hilang terus. Maka dalam perkara ni saya lebih suka merujuk kepada irsyad fatwa daripada Mufti Wilayah Persekutuan. Yang mana dia buat kesimpulan membaca Al-Quran dan menghafaznya ketika dalam haid dibolehkan. Okey, dibolehkan. Maka dari perkara ini bagi kita yang menghafal Quran, sebab apa? Sebab kita nak jaga hafazan tersebut, maka kita ambil pandangan yang membolehkan. Konsep dalam apa panggil Allahumma salli. Qawaid fiqhiyah pun, qawaid fiqh, apabila sesuatu keadaan mendesak, hukum dia akan kembang luas. Apabila keadaan luas, dia akan kecil balik. Contoh biasa mudah, ustaz-ustaz cerita, kita mazhab Syafi'i, sentuh suami isteri, laki perempuan batal wudu. Kan? Tetapi bila kita pergi buat haji umrah, sentuh laki perempuan tak batal wudu. Sebab masyaqqah, susah nak jaga tu. Maka bila pergi kat sana sebab susah nak jaga, maka hukum diluaskan. Sentuh laki perempuan, maka ataupun suami isteri tidak membatalkan wudu ketika ihram. Tapi bila kita datang semula ke Malaysia, balik ke negeri, maka kita pun suasana lebih luas, maka kita sempitkan semula. Kita perketatkan semula. Macam itulah. Ini pandangan saya, dan perkara ini yang kebanyakan tahfiz laksanakan apabila wanita yang dalam keadaan datang haid, uzur, maka dibenarkan untuk menghafal baru dan juga untuk mengulang hafazan baru. Okey. Nah, jadi dengan syarat untuk hafazan dia. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Assalamualaikum. Boleh Ya. tak kalau kita mengajar Al-Quran? Putus puan. Boleh tak kalau kita mengajar Al-Quran dalam keadaan kita datang haid? Sebab apa? Kita memang minta maaf puan. Saya tak dengar suaranya, putus-putus. Dah Ustaz? Okey. 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 Pak Ustaz kot rasanya problem tu. Ustaz freeze Ustaz. Sebab kita clear kan dengar. Assalamualaikum semua. Okey dah. Yang lain dengar tak? Dengar. Ustaz. Dengar. Okey, dah boleh saya bolehkan soalan ni. Ustaz dengar? Ustaz freeze Ustaz. Ustaz freeze. Dah hilang. Ustaz dah hilang ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak hilang Ustaz dah hilang.
Okey. Dan nanti akan diteruskan lagi. Okey, akan diteruskan lagi, cuma pada sesi kali ini kita akan berakhir di sini sahaja. Dan insya-Allah pada Oktober nanti kita akan fokuskan kepada tajwid. InsyaAllah pada November nanti berkaitan tentang hafazan juga. Okey, insyaAllah secara detailnya nanti pihak seminar akan mewawarkan program tersebut. Jadi akhir kalam saya mohon jutaan kemaafan, minta maaf salah atau tersilap dalam perkongsian pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya Ustaz terkeluar balik sebab Ustaz ada masalah lain. Alhamdulillah kita pun telah berada di penghujung seminar. Jadi Ustaz nak ucapkan terima kasih pada tuan-tuan, puan-puan, hadirin, makcik-makcik, pakcik-pakcik sekalian yang sudi mendengar ataupun berada sampai ke penghujung seminar pada malam ini. Alhamdulillah. Semoga segala perkongsian ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Saleh sebentar tadi ataupun sepanjang seminar 5 siri ini berlangsung dapat kita mengambil manfaat kebaikan daripada perkongsian-perkongsian tersebut insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini di tangan Ustaz ni ada satu naskah buku Memahami Al-Quran Petunjuk Kita. Jadi alhamdulillah buku ni memang sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat memberi manfaat, memberi kebaikan kepada kita, pada kita ataupun pada siapa-siapa yang membaca ataupun memahami buku ni. Ustaz pun baru sahaja dapat buku ni beberapa minggu yang lepas dan Ustaz pun telah baca buku ni bersama dengan Umi, Ustazah Hafizah Musa. Jadi apa yang bagus buku ni? Bila kita dapat memahami buku ni, kita habiskan bacaan buku ni, kita faham buku ni secara tak langsung sedikit sebanyak, kita dapat memahami maksud terjemahan mesej-mesej yang nak disampaikan dalam Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Sebab dalam buku ni, isi kandungan dalam buku ni, dia menerangkan terjemahan Al-Quran dengan cara yang sangat-sangat mudah untuk kita nak faham. Sebab apa? Sebab dalam buku ni, dia terjemahkan dengan bentuk point. Bentuk point-point yang penting, dia keluarkan point-point, dia keluarkan mesej-mesej yang penting dalam Al-Quran yang patut dan perlu untuk kita faham. Seperti mana kita tahu dalam setiap surah, dalam setiap ayat dalam Al-Quran ada mesej ataupun point yang penting yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi mesej-mesej yang penting, point-point yang penting tu dikeluarkan dalam Al-Quran ataupun dalam buku ni, dalam buku ni. Contohnya, kita tengok juzuk yang pertama. Juzuk yang pertama surah Al-Baqarah. Tulis di sini perumpamaan orang munafik. Perumpamaan yang pertama apa dia? Perumpamaan yang kedua apa dia? Perumpamaan yang ketiga apa dia? Ataupun ada juga ditulis kat sini sikap Bani Israel. Sikap yang pertama diceritakan dalam surah Al-Baqarah juzuk pertama ni apa dia? Sikap yang kedua apa dia? Jadi memang bagus sangat-sangat bagi Ustaz sendiri. Ustaz dah baca dah pun, memang Ustaz suggestkan untuk tuan-tuan, puan-puan beli sebab benda ni ataupun buku ni sangat memberi kemudahan untuk kita memahami Al-Quran. Sebab bila kita nak buka tafsir tu mungkin agak susah. Agak berat tafsir kan, huraian yang panjang, bahasa yang agak tinggi. Jadi apa salahnya kita dapatkan satu buku ni, dia menggunakan bahasa yang mudah dan dia menterjemahkan Al-Quran dengan metod yang mudah untuk kita nak faham. Dia pecahkan dengan bentuk-bentuk point. Jadi dalam buku ni dia terjemahkan Al-Quran sebanyak 30 juzuk. 30 juzuk Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas. Jadi ada yang tanya macam mana nak dapatkan buku ni. Jadi Ustaz boleh letak link. Ustaz letak link di ruangan komen di Zoom ni. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh klik saja link tu. Jadi boleh dapatkan buku ni, buku Memahami Al-Quran Petunjuk Kita di dalam link tersebut. Boleh tekan saja link tu. Dan insya-Allah buku ni
akan memberilah manfaat pada kita. Ya, bukan sekadar kita menghafaz Al-Quran, menulis Al-Quran, bahkan kita cuba untuk memahami isi kandung dalam Al-Quran. Jadi boleh tekan saja link yang Ustaz pin di ruangan Zoom ni, insya-Allah. Jadi sekali lagi Ustaz ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian yang hadir pada malam ni. InsyaAllah kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang, sesi akan datang. Mungkin kita akan datangkan dengan tajuk yang lain. Ya, InsyaAllah apa-apa pun akan diupdatekan kemudian. Jadi Ustaz tangguh dulu pertemuan kita dengan tasbih kafarah suratul As.